Okey, jadi selamat pagi. Okey, selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 5K3. Okey, hari ini kita akan belajar bab yang ke-6 Okey, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, hari itu sebelum cuti hari raya kita telah mempelajari bab yang ke-5. Okey, bab yang ke-5 tentang pembentukan Malaysia. Okey, di mana pada bab yang ke-5 sebelum cuti raya anda telah belajar tentang penentangan Indonesia terhadap Malaysia. Okey, itu bab yang ke-5. Itu cabaran dari luar. Okey, jadi sekarang kita tengok bab 6. Bab 6 ini adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, jadi kita akan tengok beberapa cabaran yang akan datang. Okey, kita tengok sinopsis sekejap di muka surat 114. Kalau anda ada buku teks, anda boleh tengok. Okey, jadi apa cabaran pembentukan Malaysia? Okey, anda tengok di sini cabaran yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia. Okey, apa cabaran dia? Cabaran ini dia macam masalah ataupun rintangan. Okey, kita ada satu pemisahan Singapura. Okey, cabaran dia selepas Malaysia ditubuhkan, ada masalah pula dengan Singapura. Jadi akhirnya Singapura berpisah dengan Malaysia pada tahun 1966. Lepas tu kita ada ancaman komunis. Okey, ancaman komunis. Okey, kita ada darurat pada masa itu. Okey, ini anda telah belajar semasa anda di Form 4 tahun lalu. Okay, lepas tu kita ada masalah isu pembangunan dan ekonomi. Okay, masalah isu pembangunan dan ekonomi. Okay, khasnya di Sabah dengan Sarawak, okay, ada isu pembangunan dengan ekonomi. Okay, dan lepas itu kita ada peristiwa strategi hubungan antara kaum. Itu berkaitan tentang masalah perpaduan ataupun tragedi hubungan antara kaum, peristiwa Mei 13. Okey, jadi ini semua kita akan bincang pada bab yang ke-6. Okey, pada hari ini fokus kita adalah isu pembangunan dan ekonomi. Okey, isu kita pada pagi ini adalah isu pembangunan dan ekonomi. Okey, itu cabaran dalam Malaysia lah. Okey, dalam Malaysia. Okey, kita tengok sini Okey, apakah cabaran dalaman Malaysia selepas Malaysia ditubuhkan? Okey, 6.1 muka surat berapa? 116 pelajar boleh rujuk Okey, jadi selepas pembentukan Malaysia, okey, kejayaan dia adalah pergabungan, okey, pergabungan 13 buah negeri. Okey. Kejayaan penubuhan kerajaan persekutuan Malaysia dengan 13 buah negeri, gabungan 13 buah negeri. Ini adalah kejayaan negara kita. Okey, kejayaan negara kita Okey, kejayaan negara kita. Ada gabungan 13 negeri, okey, penubuhan persekutuan Malaysia. Okey, lagi satu lah ini, dengan adanya Sabah dengan Sarawak masuk ke Malaysia, okey, hasil ekonomi negara pun meningkat. Okey, anda boleh tengok di sini dengan kemasukan Sabah dengan Sarawak ke Malaysia, apa faedahnya untuk Malaysia? Okey, jadi pembentukan Malaysia ini menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas pada semua negeri. Okey, peluang ekonomi yang lebih luas. Okey, jadi hasil bahan Sarawak dengan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Okey. Jadi pengeluaran negara kita bertambah. Daripada getah, biji timah, sekarang kita ada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak, koko. Okey. Jadi ini semua adalah kejayaan negara kita. Okey. Ataupun manfaat yang kita perolehi selepas penubuhan Malaysia. Okey. Tetapi kita pun ada cabaran juga. Okey, apa cabaran kita? Apa cabaran dalaman kita? Okey. Jadi cabaran dalaman kalau penentangan Indonesia itulah cabaran dari luar. Okey.
cabaran dari luar penentangan Indonesia dengan Filipina. Okey, di mana ia telah diselesaikan selepas itu. Okey, bagaimana pula dengan negara kita, cabaran dalaman negara kita? Okey, mengapa ada cabaran dalaman dalam negara kita? Okey, satu. Okey, saya guna warna lain. Okey, sebab penduduk kita ini banyak. Penduduk kita ni pelbagai. Okey, latar belakang kaum dan etnik pelbagai. Okey, agama pun berlainan. Jadi ini adalah cabaran yang pertama. Cabaran dalaman yang pertama. Penduduk kita mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza. Okey, selain itu, kita pun menghadapi cabaran ini. Okey, dari segi apa? Dari segi pembangunan ekonomi. Okey, pembangunan ekonomi terutamanya di Sabah dengan Sarawak. Okey, sebab kita nak seimbangkan, okey, kita nak keseimbangan, kita nak seimbangkan pembangunan dan sosial ekonomi di Sabah dengan Sarawak. Okey, yang ketiga, kita juga menghadapi satu lagi cabaran, itu persaingan politik. Okey, persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Okey, persaingan politik kita ada masalah ini. Yang keempat, kita ada masalah perpaduan kaum yang digugat oleh persaingan politik ini, fahaman yang berbeza. Okey, yang kelima adalah ini. Okey, kita juga ada ancaman komunis. Sebab ia mengancam keselamatan dan keamanan negara kita. Jadi ini adalah cabaran dalaman. Ini adalah cabaran dalaman yang ada pada negara kita selepas Malaysia dibentuk. Okey, penduduk yang pelbagai latar belakang kaum dan etnik, okey, menyebabkan wujudnya masalah perpaduan lah. Okey, dua, keseimbangan untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan sosial ekonomi Sarawak dengan Sabah. Okey, lepas tu persaingan politik yang menggugat perpaduan. Dan lagi satu adalah ancaman komunis. Okey, ancaman komunis. Okey, yang mengancam keselamatan. Okey, jadi untuk 6.1 pengenalan ini anda tahu benda ini. Okey, saya telah gariskan untuk anda. Anda boleh gariskan dalam buku teks anda. Okey, lepas tu anda boleh salin dalam buku tulis. Okey, lepas tu kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, kita akan tengok dengan lebih lanjut cabaran-cabaran ini. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Okey, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah ini. Tadi saya sudah kata kan. Okey, cabaran apa? Pembangunan dan sosial ekonomi Sarawak dengan Sabah. Okey, Sarawak dengan Sabah. Okey, lepas itu kita ada krisis politik di Sarawak. Okey, dan lagi satu adalah perpaduan kaum. Okey, jadi kita akan sentuh beberapa cabaran yang saya sebut tadi lah. Okey, kita akan lihat. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Okey, cabaran pembangunan dan sosial ekonomi di Sarawak dengan Sabah. Okey, cabaran pembangunan dan sosial ekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, kita tengok cabaran yang pertama. Okey, dan seperti yang saya katakan tadi, okey, Sabah dengan Sarawak ini dia kaya dengan hasil bumi. Okey, seperti petroleum, Sarawak petroleum, Sabah, okey, dari segi mungkin kayu balak. Okey, jadi ia meningkatkan hasil pengeluaran negara kita. Ekonomi negara kita meningkat. Tetapi kita ada satu masalah. Itu kita mempunyai cabaran untuk menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi
kedua-dua negeri ini. Walaupun Sabah dengan Sarawak ada banyak hasil bumi, tapi kita tetap ada masalah untuk menseimbangkan masalah ini, cabaran ekonomi ini serta pembangunan. Jadi kita lihat apa masalah dia. Satu, anda tengok muka surat 117 buku teks. 117 buku teks. Aku tak boleh turun. Satu adalah ini dari segi cabaran pembangunan sosial ekonomi di Sarawak dengan Sabah. Satu adalah ini mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi itu ini dalam satu. Tadi saya dah kata Sabah dengan Sarawak ini ada hasil bumi yang banyak, tetapi masalahnya rakyat di Sabah dengan Sarawak mereka masih mengamalkan pertanian sara diri. Mereka masih mengamalkan pertanian sara diri. Sara diri. Jadi sara diri ini maksudnya apa? Maksudnya anda menjalankan kegiatan perdagangan, anda menjalankan kegiatan pertanian tapi untuk menampung diri sendiri dan keluarga sendiri. Itu sara diri. Jadi ini adalah cabaran dia. Masalah dia, rintangan dia, cabaran dia. Jadi apa penyelesaian ini? Apa penyelesaian dia? Penyelesaian dia adalah ini. Apa strategi penyelesaian dia? Penyelesaian saya beri P ya. Apa penyelesaian dia? Penyelesaian dia. Saya guna warna lain. Penyelesaian dia melibatkan rakyat dalam aktiviti ekonomi komersial. Melibatkan rakyat dalam aktiviti ekonomi komersial. Menggalakkan rakyat terlibat dalam aktiviti ekonomi komersial. Komersial ini adalah maksudnya anda melakukan kegiatan pertanian, contohnya pertanian, tapi hasil pertanian itu anda lepas anda tanam, anda jual. Jual untuk mendapatkan keuntungan. Itu komersial. Melakukan kegiatan perdagangan, itu semualah. Komersial, aktiviti komersial. Lepas itu ini nombor 1. Lepas tu kerajaan juga menyusun bidang pekerjaan. Saya guna lain. Dia lebih kemas. Menyusun bidang pekerjaan. Menyusun bidang pekerjaan. Dan yang ketiga adalah ini. Mempelbagaikan. Kerajaan juga kerajaan juga mempelbagaikan pertanian komersial. Seperti kelapa sawit, getah dan koko. Daripada pertanian sara diri, jadi kerajaan cuba mempelbagaikan pertanian komersial. Itu kelapa sawit, getah dan koko. Di mana kelapa sawit, getah dan koko ini lepas ditanam, dia boleh dijual. Untuk mendapatkan keuntungan. Dan selain itu, dengan pertanian komersial ini, taraf hidup juga akan meningkat. Sebab ada sumber pendapatan. Jadi yang keempat adalah ini. Kerajaan juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk untuk menyai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan petroleum. Bukan saja pertanian komersial tetapi juga kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan petroleum. Macam di Sarawak, dia kaya dengan petroleum. Jadi ini adalah cabaran dia, ini adalah penyelesaian dia. Cabaran apa pencabaran dia? Pertanian sara diri. Dan bagaimanakah nak melibatkan penduduk dalam ekonomi komersial? Cabaran dia. Langkah dia menyusun pekerjaan, mempelbagaikan pertanian komersial,
memberi peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Okey. Okey, jadi kita tengok ini pula. Okey, memajukan sistem penghubungan dan pengangkutan. Okey, ini tadi adalah tentang kegiatan ekonomi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, lepas itu kita ada memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey, cabaran dia adalah ini. Okey, cabaran dia apa cabaran dia? Okey. Saiz negeri bagi Sabah dengan Sarawak ini adalah besar. Jadi disebabkan Sarawak dengan Sabah ini negeri yang besar, jadi ada cabaran dalam hubungan dan pengangkutan. Ini cabaran dia. Sebab kedua-dua negeri ini masih bergantung kepada sistem pengangkutan air, itu sungai dan laut untuk tujuan perhubungan. Okey, sebab Sabah dan Sarawak ini dengan bentuk muka buminya yang hutan, berbukit bukau, bergunung ganang, okey, ada sungai, okey. Jadi ini menyebabkan wujud masalah dalam perhubungan dan pengangkutan. Jadi apakah langkah penyelesaian dia? Okey, kita tengok apa langkah penyelesaian dia. Okey, mungkin saya guna warna hijau. Okey, warna hijau. Apakah langkah penyelesaian dia? Okey, penyelesaian dia adalah ini. Okey, saya buat P maksudnya penyelesaian. Okey, apa penyelesaian dia? Okey. Kerajaan akan membina sistem penghubungan dan pengangkutan, terutamanya di kawasan pedalaman. Jadi di kawasan pedalaman, kerajaan akan membina sistem perhubungan dan pengangkutan. Okay, membina jalan raya di kawasan pedalaman supaya jalan dia elok. Okay, penduduk luar bandar boleh ke bandar. Okay. Jadi usaha menyeimbangkan pembangunan ini dilakukan melalui apa? Melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Okay. Itu rancangan Malaysia pertama. Okay. Bermula dari rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Jadi kita tengok di sini ya. Okay. Jadi apa cabaran dia? Pengangkutan dan perhubungan. Okay. Masih bergantung pada pengangkutan air. Saiz negeri yang besar. Okay. Jadi apa penyelesaian dia? Kerajaan membina sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan pedalaman. Contohnya membina jalan raya. Okay. Ini satu. Okay. Dua, melalui rancangan pembangunan 5 tahun. Okay. Contohnya rancangan Malaysia yang pertama. Okey. Mana dalam rancangan ini usaha pembangunan dirancang untuk Sabah dengan Sarawak. Okey. Yang ketiga, memajukan sistem pendidikan. Okey, memajukan sistem pendidikan. Ini pun satu masalah juga. Okey, jadi apa cabaran dia? Apa cabaran dia dalam sistem pendidikan? Okey, khasnya di Sabah dan Sarawak. Okey, cabaran dia adalah ini. Okey, pada zaman British, okey, wujud sekolah vernacular. Vernacular apa? Inggeris dengan Cina. Di mana? Di kawasan bandar. Okey, di kawasan bandar. Okey, sekolah vernacular Inggeris Cina di kawasan bandar. Bandar sahaja. Okey, jadi penduduk di kawasan kampung dan pedalaman macam mana? Okey, jadi penduduk di kawasan kawasan pedalaman luar bandar tidak mendapat peluang pekerjaan, tidak mendapat peluang untuk apa? Bersekolah. Jadi ini adalah cabaran dia. Jadi apa strategi dia? Apa strategi dia? Apa penyelesaian dia? Apa kerajaan buat untuk menyelesaikan masalah ini? Membina sekolah. Okey, satu, membina sekolah. Okey. Satu, membina sekolah. Dua, melatih
melatih tenaga guru. Okey, melatih tenaga guru untuk memberi, supaya guru ini dia boleh beri apa? Dia boleh beri pendidikan kepada penduduk khasnya kaum Bumiputera. Okey, di kawasan pedalaman. Okey, jadi kita ada tenaga guru yang cukup, ada sekolah yang cukup. Okey, boleh? Nanti kita akan refresh balik. Okey, lepas itu ini. Okey. Jadi kalau ada soalan ini kita tengok apa. Okey, kalau ditanya soalan ini ya. Okey. Nyatakan cabaran pembangunan dan sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara kita selepas pembentukan Malaysia. Apa cabaran dia? Kalau soalan ini keluar, apa cabaran dia? Okey, keyword dia pembangunan dan sosial ekonomi. Jadi apa cabaran dia? Jadi jawapan anda adalah ini ya. Okey, satu, apakah cabaran pembangunan dan sosial ekonomi? Satu, kita ulang balik. Okey, apa cabaran dia? Satu adalah dari segi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Okey, cabaran. Sekejap. Okey. Cabaran pertanian sara diri. Okey. Jadi penyelesaian dia okey, mempelbagaikan kegiatan ekonomi komersial. Okey, pertanian komersial. Kegiatan ekonomi berasaskan petroleum. Supaya rakyat terlibat, rakyat ada peluang pekerjaan. Okey. Lepas itu yang kedua, apa tadi? Apa dia? Okey. Masalah sistem perhubungan dan pengangkutan. Kerana apa? Saiz negeri yang besar, okey, masih bergantung pada pengangkutan air. Mungkin bentuk muka bumi. Jadi apa penyelesaian dia? Membina sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan pedalaman. Okey. Dua, melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia ataupun rancangan Malaysia pertama, di mana usaha membina pembangunan dari segi pengangkutan dan perhubungan dibuat, dirancang untuk Sabah dengan Sarawak. Masalah yang ketiga ialah apa? Cabaran yang ketiga ialah apa? Masalah sistem pendidikan. Sebab apa? Wujudnya sekolah vernacular. Satu. Dua, mana? Muncul di bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak ada peluang untuk bersekolah. Cabaran. Apa penyelesaian dia? Membina sekolah. Melatih tenaga guru supaya guru ini dapat memberi pendidikan kepada penduduk khasnya kaum Bumiputera dan penduduk pedalaman. Okey, boleh? Jadi tiga jawapan inilah. Okey, tiga jawapan ini. Okey, anda just nyatakanlah apa cabaran dia tadi. Okey. Pertanian. Ini ekonomi. Yang pertama adalah ini kegiatan ekonomi. Sara diri. Okey. Yang kedua, apa cabaran dia dari segi apa? Pengangkutan dan perhubungan. Tiga. Apa dia? Cabaran pendidikan. Apa dia? Vernacular. Vernacular di mana? Di bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak ada peluang bersekolah. Jadi ini adalah cabaran dia lah. Cabaran dia, lepas tu anda kalau dia nyatakan cabaran, jadi anda nyatakan cabaran.
Anda tengok markah dia. Kalau markah dia banyak, anda nyatakan penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia. Okey, boleh? Okey, boleh ya. Okey, jadi sekarang kita tengok yang ini ya. Okey, masalah yang kedua tadi adalah cabaran pembangunan dan sosial ekonomi di Sabah dan Sarawak. Okey, dua adalah cabaran dari segi politik di Sarawak. Okey, cabaran politik di Sarawak. Ini yang kedua. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah ini. Okey, anda tengok gambar ini ya. Okey, gambar ini, gambar ini, pemimpin ini. Okey, siapa ni? Okey, dia adalah Stephen Kalong Linkang. Okey, Stephen Kalong Linkang. Okey, pada masa itu Stephen Kalong Linkang adalah ketua Menteri Sabah. Okey, dia ni bukan ketua Menteri Sarawak. Maaf. Okey, dia ni ketua Menteri Sarawak. Ketua Menteri Sarawak, Stephen Kalong Linkang. Okey, masalahnya adalah ini. Okey, pada masa itu 21 orang ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Linkang. Okey, pada tahun 1966, 21 orang ahli kaunsil negeri tidak puas hati dengan kepimpinan sistem Kalong Linkang. Mereka tak puas hati sebagai ketua Menteri Sarawak. Jadi mereka tak puas hati. Lepas tu apa yang terjadi? Dia dipecat. Okay. Jadi ahli kaunsil negeri tak puas hati. Itu satu. Dua. Okay. Stephen Kalong Linkang ini apa terjadi? Dia dipecat oleh Governor. Okey, jadi yang ketiga apa yang berlaku? Jadi Stephen Kalong Linkang ini mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang. Okey, dia menang. Dia dipecat lepas tu dibawa ke mahkamah, dia menang. Okey, dan dia kembali menjadi ketua menteri. Tetapi mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Okey. Dan dia mendapat apa? 4, dia mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Jadi berlaku krisis politik. Berlaku apa kesan dia? Berlaku krisis politik yang menyebabkan ketidakstabilan. Ini menyebabkan krisis politik dan menyebabkan ketidakstabilan di Sarawak dan mengancam keselamatan dan keamanan. Dan apa yang berlaku? Apa penyelesaian dia? Darurat diisytiharkan. Okey, darurat diisytiharkan di Sarawak. Okey. Dan lepas tu Stephen Kalong Linkang digantikan dengan Tawi Sli yang gambar ini ya. Okey. Jadi di sini kita boleh bagikan kepada beberapa. Okey. Yang ini adalah cabaran dia. Okey. Ini adalah cabaran dia. Inilah cabaran dia. 194 ini adalah cabaran dia. Okey. Yang ini adalah kesan daripada cabaran tersebut. Kesan dia, krisis politik. Sarawak tidak stabil, mengancam keamanan. Ini adalah kesan dia. Sekejap. Okay. Ini kesan dia. Dan apa penyelesaian dia? Ini adalah penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia darurat diisytiharkan. Okey. Stephen Kalong Linkang digantikan dengan Tawi Sli. Okey, ini adalah cabaran dia. Okey, boleh? Okey. Dan yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah ini ya. Okey, yang ketiga adalah cabaran perpaduan kaum. Okey, cabaran perpaduan kaum. 3, cabaran perpaduan kaum. Jadi wujud satu masalah. Okey, tadi awal saya sudah kata, okey, penduduk kita ini pelbagai. Okey, pelbagai budaya, pelbagai agama.
dan kaum pun banyak, okey. Suku kaum etnik pun banyak. Okey, kita ada pelbagai kaum. Cabaran kita ada pelbagai kaum. Jadi cabaran dia adalah nak menyatukan kaum-kaum ini. Okay. Contohnya kita ada Melayu, Cina, India. Di Sarawak kita ada Melanau, Iban, Bidayu. Sabah kita ada Kadazan, Dusun, Muruk, Bajau. Okay. Jadi disebabkan pelbagai kaum, pelbagai budaya. Jadi perpaduan sentiasa menjadi satu cabaran. Okay. Perpaduan ni selalu menjadi satu cabaran. Sebab kita nak buat integrasi nasional. Okay. Integrasi. Okay. Perpaduan kaum. Okay. Lagi satu cabaran dia adalah ini. Okay. Jarak. Okay. Jarak di antara Sarawak dengan Semenanjung jauh. Okay. Sangat jauh. Menyebabkan integrasi nasional susah dibuat. Perpaduan susah dibuat sebab jarak jauh. Satu, pelbagai kaum. Dua, jarak yang jauh di antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dengan Sabah. Jauh. Okey. Jadi ini menyebabkan wujudnya cabaran dalam perpaduan kaum. Okey. Jadi kita telah belajar apakah 3 cabaran dalaman yang ada di sini. Okey. Okey. Satu adalah dari segi pembangunan dan sosial ekonomi, okey, keseimbangan pembangunan dan sosial ekonomi Sabah dengan Sarawak. Okey, 2 adalah krisis politik di Sarawak. 3 adalah cabaran perpaduan kaum. Okey, yang disukarkan dengan apa? Jarak yang jauh serta pelbagai kaum. Jadi perpaduan ini sangat penting. Okey, perpaduan ini sangat penting. Okay. Dan ia perlu diperkukuhkan untuk apa? Untuk mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Okay. Untuk mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Jadi perpaduan ini amat penting. Perlu diperkukuhkan. Okay. Kalau soalan tanya, okay, mengapakah perpaduan menjadi agenda yang penting? Sebab kita perlu apa? Kita perlu mengadakan apa? Integrasi nasional. Okey, kita perlu ada perpaduan apa? Kita perlu ada perpaduan antara kaum. Okey, kita perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi dan kita perlu mewujudkan suasana ekonomi yang lebih aman. Okey, jawapan dia adalah ini. Okey, satu, kita ingin mewujudkan apa? Ingin mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Okay. Lagi satu apa dia? Okay, perpaduan kaum. Okay, integrasi nasional. Okay. Dan lagi satu lagi ini supaya mewujudkan suasana negara yang aman dan harmoni. Okay. Jadi ini adalah sebab mengapa perpaduan menjadi agenda yang penting. Okay. Untuk menjawab soalan ini. Okay, boleh? Jadi kita sampai di sini hari ini. Okay. Pada kelas yang akan datang kita akan belajar tentang pemisahan Singapura. Okay. Jadi kita run through sekejap apa yang kita belajar. Hari ini kita belajar tentang cabaran dalaman. Okay, cabaran dalaman. Okay, apakah cabaran yang dihadapi? Apakah cabaran yang dihadapi? Okay, yang dihadapi. Okay. Cabaran pembangunan dan sosial ekonomi yang dihadapi. Okay, dari segi apa? Okay, ekonomi, kegiatan ekonomi sara diri, pengangkutan dan perhubungan, pendidikan. Okay, ini cabaran pembangunan dan sosial ekonomi. Lepas tu apa? Cabaran politik di Sarawak. Okay. Stephen Kalung Ningkang, Ketua Menteri. Okay. Ahli Kaunsil Negeri tidak puas hati.
Okey, beliau dipecat. Lepas tu Stephen Kaloningkang pergi ke mahkamah, menang menjadi ketua menteri balik, tetapi mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Kaunsil Negeri tidak mahu Stephen Kaloningkang. Okey, jadi apa kesan dia? Politik di Sarawak tidak stabil, ancaman keselamatan. Apa penyelesaian dia? Darurat diisytiharkan, Stephen Kaloningkang digantikan dengan Tawi Sli. Okey, lepas itu cabaran perpaduan kaum. Mengapa berlaku? Sebab apa cabaran dia? Sebab pelbagai kaum. Okey, pelbagai kaum. Lagi satu ini, okey, jarak antara jarak semenanjung Malaysia dengan Sabah dengan Sarawak ini sangat jauh. Okey, sangat jauh. Okey, boleh? Okey. Jadi itu saja hari ini. Okey. Jadi saya akan stop recording ya. Okey.